Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan good evening. Okay, how are you today? Saya harap semua boleh dapat mengikuti kelas dengan baik. Okay, untuk kali ini saya buat recording untuk lebih selamat. Okay, ada di antara kita ada line, ada masalah, mungkin ada hal yang penting dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita buat pelbagai kaedah lah penyampaian kelas dan sebagainya. Okay, untuk this week kita ada new topik iaitu yang ini topik yang agak penting. Mungkin saya boleh katakan dia sebagai ulang kaji topik sampling technique and sample type. Yang ini lebih penting kepada pelajar yang untuk mengambil final assessment. Saya rasa dia agak penting. So kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan sampling teknik ataupun sample type. Okay, kita pergi kepada seterusnya, kita nak pergi kepada dia punya outline. Di antaranya adalah sample definition, purpose of sampling, stage in the selection of sample, type of sampling in quantitative research, type of sampling in qualitative research, ethical consideration in data collection. Tengok dia punya ethics, ethical consideration in data collection. Okay, seterusnya we are going to the sampling. Okay, sampling is the process of selecting a number of individual for a study in which a way that the individual represent the largest group from which they were selected. Okay, ini yang dikatakan sebagai pemilihan bilangan, pemilihan sebilangan individu untuk tujuan kajian. Untuk tujuan kajian. Mungkin individu itu adalah boleh represent, boleh mewakili untuk grup yang lebih besar, mewakili dia punya grup yang lebih besar. Walaupun kita ambil sampel sebilangan kecil ataupun dipanggil sebagai individu represent, dia akan mewakili dia punya the largest group. Okay, itu yang dimaksudkan dengan sampling. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada gambar rajah sampling. Jadi you boleh lihat di sini kita ada target, kita ada target population, jadi yang besar. Mungkin contohnya form 5 student, kita tak tahu form 5, jadi form 5 student ni dalam Malaysia besar. Yang kedua ialah dipanggil study population. Mungkin kita dah kelaskan population itu. Okay, kita dah kelaskan population itu. Contohnya kita ambil untuk yang mengambil subjek RBT sahaja, yang mengambil reka bentuk dan teknologi sahaja dalam kelas itu, dan daripada kelas itu mungkin di beberapa sekolah kita ada satu sekolah mungkin ada 5, jadi kita ambil itu sebagai mungkin kita ambil kelas 2 kelas saja untuk satu sekolah itu sebagai sampel. Itu semakin boleh nampak kan dia punya target, dia akan study population dan juga sampel. Okay, ini adalah tarifan daripada Phil 2005. Phil menyatakan a sample is a smaller but hopefully representative. Dia mengharapkan sampel itu adalah kumpulan unit yang lebih kecil, tetapi yang diharapkan adalah dapat mewakili but hopefully representative collection of unit from population used to determine truth about the population. Ini yang ditarifkan oleh Phil 2005. Sama saja, sampel ni adalah tujuan adalah untuk mewakili of population. Kita contoh yang paling mudah sekali yang saya nak bawa, mungkin you go to market to buy something, buy food, contohnya you jumpa di sana ada satu longgokan rambutan, rambutan, you nak beli rambutan di sana, bila you datang ke sana, kita panggil dia suruh kita
kita test rambutan Jadi dia bagi you satu lah, ataupun you ambil, sama ada you ambil sendiri ataupun diberi sampel itulah. Itu adalah berbeza lah. Kalau you ambil sendiri itu adalah dipanggil random. Kalau diberi itu mungkin telah di selected oleh penjual lah. Dia ada kat situ pun dah berbeza dari segi cara pengambilan sampel. Okay, you try satu rambutan kan. Kita try sebiji rambutan. Bila kita try saja sebiji makan, yang kita makan rambutan itu manis kan. Bila dah manis, oh manis ah. Jadi kita pun menganggapkan keseluruhan rambutan yang tadi itu manis. Jadi kita pun beli dah 1 kilo. Itu yang dimaksudkan di sini. Dia kata but hopefully representative collection of unit from population. Daripada population tadi rambutan, selonggok rambutan, jadi dia cuba satu je, smaller, sebiji saja. Itu contoh saja. Mungkin population yang sampel yang sebenar bukan satu lah. Ini cuma nak menunjukkan bahawa sampel itu adalah smaller. Okay, the sampling frame. Sampling frame ni dia melibatkan kepada a list of all element ataupun other unit containing the element in population ataupun dia punya karakteristik dalam sampling tu. Kita tengok jugalah dia punya senarai elemen yang ada yang mengandungi unsur-unsur di dalam populasi tadi ya. Okey, seterusnya population masih lagi dalam population. The largest group from individual are selected to participate in the study. Samalah. Kalau tengok gambar rajah tu, mungkin grup yang besar, mungkin individu yang tertentu saja akan dipilih untuk dijadikan sebagai sampel untuk kajian. Ini yang dimaksudkan dengan population. Mungkin kita dah faham tentang perbezaan dia, apa itu sampel, apa itu population. Okey, mungkin ada lagi detail lagi selepas ini. Okey, kita akan pergi seterusnya. Dia target population. Ada lagi istilah-istilah lain seperti yang dikatakan sebagai target population, iaitu dia kata a set of element largest than or different from the population sample and to which the researcher would like to generalize study finding. Okay, dia kata sini adalah satu set elemen yang lebih besar daripada ataupun berbeza dengan populasi yang menjadikan sampel dan akan dilakukan oleh penyelidik. Yang ni dia nak generalizekan dia punya finding ataupun nak the real kan dia punya finding tu pada kajian-kajian sebenar lah, dapatan-dapatan sebenar. Okay, betul tak? Contohnya kelemahan pelajar dalam tingkatan 5 di sekolah itu kita dah buat kajian kan, sekolah tu, tapi kita menganggapkan lemah keseluruhannya. Kita nak generalizekan keseluruhan. Itu yang dimaksudkan di sinilah. Itu ditanya. Kalau tengok kat sini dia ada target population, iaitu yang besar, yang dipanggil sebagai the general of population that the study seek to understand. Itu kalau tengok gambar rajah ni, kita boleh fahamkan iaitu target population yang besar lah. Okay, yang kedua iaitu source population. Source population ialah lebih spesifik, individu lah. Lebih spesifik macam tadilah yang mungkin kita kata target population tu form 5, yang source population tu yang mengambil RBT, yang mengambil ISK subjek daripada tingkatan 5 tadi, form 5 kan. Lepas tu study of population ni adalah dia punya sampel kita lah, sampel kajian kita. Itu nampak dari sikit dari gambar rajah itu boleh nampak sedikit tentang perbezaan. Okay, this one is ada soalan-soalan yang ditanya, iaitu who do you want to generalize to, daripada ramai, daripada population tu kita, yang ni lebih kepada theoretical population lah. Okay, population tu adalah besar. What population can we get access to
Okay, ini lebih kepada the study of population. How can get access them. Jadi kita kena buat sebelah sini dia kata the sampling frame. Ini tadilah kita lebih buat pemilihan, lihat apakah karakteristik yang ada selain daripada pengambilan sampel itu. Mungkin ada ciri-ciri lain. Lepas tu baru kita pergi kepada who is your study, siapa. Kita pilih daripada kelas-kelas ataupun selepas yang kita dah buat frame tadi, kita ambil dia punya sampel sebenar. Ini dia punya turutan dia supaya kita lebih faham apa yang dimaksudkan dengan sampling tadi. Okey, sesungguhnya the purpose of sampling, apakah tujuan sampling tu, iaitu to get to gather data ataupun to gather data about the population in order to make an inference that can be generalized the population. Jadi sama saja tujuan tadi adalah melihat data-data yang kita ambil itu ataupun untuk mengumpul data mengenai populasi untuk membuat kesimpulan sebenarlah. Kita dah buat betul ke dia punya kelemahan baja itu. Jadi daripada dapatan kita itu kita boleh buat kesimpulan kepada keseluruhan. Macam contohnya baru ini kajian yang menunjukkan guru di Malaysia ini adalah yang berdedikasi satu petikan paper tu guru di Malaysia top di antara dalam dunia lah, berdedikasi di dunia, yang terbaik di dunia. Tapi dia ambil population cuma di beberapa negara sajalah. Dia tak ambil lah semua negara. Dia ambil daripada Amerika, dia ambil daripada Australia, Amerika, Singapura, Malaysia dan beberapa lah dia tercatat dalam artikel tu. Tapi last kali dia menyatakan bahawa Malaysia adalah the best of dedikasi. Guru Malaysia, the best of dedikasi. Itu contoh kajian yang dibuat. Bila kajian ni kita boleh terima sebab dia adalah kajian, bukan cakap-cakap kosong sahajalah. Okey. Jadi kita dah tengok sebelum ni, ini adalah dia punya flow chart ataupun flow bermula daripada define target population, select of sample frame, determine of probability and non-probability sampling method will be chosen, plan procedure for selecting sample unit. Lepas tu pergi kepada determine sample size, tentukan bilangan size. Lepas tu select the actual sample size, ada lagi sampel yang betul-betul punya sampel. Last sekali menjalankan kita punya kajian lah, teruskan kajian. Okey. Dan seterusnya pergi kepada quantitative sampling. Kita nak lihat di sini, mungkin dah faham dah apa yang dimaksudkan dengan quantitative sampling, iaitu tujuan adalah to identify participant from whom to seek some information. Jadi sama saja. Dan di antaranya adalah isu yang berkaitan tentang quantitative sampling ni, iaitu nature of sampling, itu lebih pada random sampling. Kita nak lihat dari segi isu-isu yang berkaitan ialah size of sampling, method of selecting sample, dan representation, generalization macam tadi kita dah sebut tadi, mewakili perwakilan daripada sampel itu mewakilikan kepada population, dia punya finding dan juga dia punya sampling error. Itu yang berkaitan. Yang seterusnya sampling bias. Ini pun kena tengok juga lah. Mungkin ada bias, mungkin guru sekolah kita yang dulu, cikgu, anak murid kita dah kenal kita dan sebagainya, dia tanda saja. Itu boleh memberi bias lah. Kalau boleh pergi sekolah yang kita tak kenal kita kan, kita nak ambil data tu, anak murid tu tak kenal kita, mungkin kita pernah ke sekolah itu sebelum ni dan sebagainya, itu menyebabkan bias. Okay, 3 fundamental step. Yang pertama sekali, identify a population.
define the size sample, select